أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ناس وواله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Yang saya hormati lagi kasih pengurusi Pasukan Terkuasa, tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat, teman-teman yang saya kasih sekalian. Kesyukuran kita panjat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini dapat kita sama-sama meneruskan program pengajian kita. InsyaAllah malam ini kita akan sambung, masih berkisar dalam bab yang ketujuh, yakni siksaan bagi orang yang meratapi dan pahala bagi yang bersabar atas bala ujian yang Allah Ta'ala beri kepadanya. Baiknya kita mulakan umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang amat pemurah, ya Allah Ta'ala akan hamba-Nya di dunia ini, sama ada yang beriman, yang tak beriman, yang taat, tak taat, pemurahnya Allah Ta'ala, semua disediakan rezeki-rezeki kepada kita. Ar-Rahim, lagi amat mengasihi, ya Allah Ta'ala kan hamba beriman di akhirat kelak. Panggai yang bawah, muka surat 36. Kemudian Allah SWT meminta uzur. Orang yang uzur mana? Yang disusahkan, bahasa lama ni, yang disusahkan, yang bala masa dunia dulu. Orang yang banyak susah, orang yang kedil, mana orang yang balar, orang yang penyakit balar, dan orang yang jazam, orang yang penyakit kusta. Allah panggil yang penyakit-penyakit ni, orang utara kata baik balak, penyakit kusta. Dan kepada sekian orang yang kena penyakit, orang yang uji macam-macam penyakit hari ni, semuanya bukan saja Allah Ta'ala bagi. Dia nak lihat ujian Allah Ta'ala, penyakit datang berang, usaha ikhtiar pada kita. Maka tersangat sukalah mereka yang dengan pahala yang amat besar itu. Jadi orang-orang yang Allah Ta'ala panggil ni, yang diuji masa dunia dulu, di sana pembalasan. Uji di dunia, pembalasan di sana. Man amila salihan fali nafsi wa man asa fa'alaiha. Barang siapa yang buat baik, hak baik itu datang pada dia. Barang siapa man asa fa'alaiha, buat kejahatan itulah datang balik kepada kita. Tu jangan risaulah. Buat baik pun dapat kat kita, buat jahat pun kat kita lah. Orang buat naya pada kita, insya-Allah maknanya keinayan itulah bagi kepada dia balik. Jangan usah hati. Sekira andainya maknanya pahala dah tak ada, dia bagi pahala dia buat tadi dapat kita, Allah ambil dosa kita bagi pada dia balik. Jangan usah hatilah. Ni kita sampai tidur tak boleh kita kena kosong lah. Hati kita ni kena kosong sepanjang masa. Jangan kita benamkan segala masalah dalam hati kita. Jadi maknanya bila hati dah macam-macam duduk dalam tu, kita tak keluar. Macam mana benda hak baik nak masuk dalam tu, dia tak boleh nak campur. Macam mana nak tenteram. Kita kena, alhamdulillah Allah anugerah bagi kita sihat,
bagi tenang, bagi melangkah ke surau melani. Inilah cucuk tanam yang sedang kita lakukan. Sebab tu saya selalu sebut, di sebalik kita tahu, yang sebenarnya banyak benda yang kita tak tahu. Di sebalik kita tahu ada sahabat kita meninggal, kita tak tahu di sebalik maknanya yang kita tak tahu. Perjalanan dia bagaimana, kita pun tak tahu. Perjalanan seorang tadi kita tahu hanya sekarang mati. Tapi di sebalik kematian tadi, di sebalik perjalanan sahabat-sahabat kita, kita tak tahu. Sama ada dia gagal ataupun tak gagal, kita tahu. Sama ada dia selamat, kita tak nak fikir. Habis balik selesai. Lebih tahlil kita pun balik. Tapi pernahkah kita terfikir kena giliran kita agak macam mana? Jadi maknanya di akhirat nanti orang-orang yang Allah uji tadi, sehingga maknanya Allah jemput balik, panggil mana yang sakit dulu ni, yang aku uji dengan penyakit. Macam mana para sahabat, para nabi-nabi adil, macam mana Allah uji dia, subhanallah. Macam arwah Tok Kenali, Tok Kenali ni ulat ni kaki sampai kaki tu ni jatuh, dia ambil bawa balik. Dia tak nak makan pula. Ulat ni nak makan apa? Putih pun tak tempat dia. Allah, kita pada hukum, oh ni apa ni, tak, tapi tak begitu, di luar pandang kita. Di sebalik tahu, kita tak tahu. Jadi Allah Ta'ala panggil. Maka bila Allah Ta'ala jemput, tersangat sukalah mereka mana? Mereka di dunia dulu Allah Ta'ala uji mereka dengan pahala yang amat besar yang diberi oleh mereka tadi. Kita ni tengok balik, Allah tak nak uji kita. Kita tak tahu kita sabar tak sabar. Masuk yang duk cakap ni pun, kita tak sabar sebab kita tak pernah diuji. Allah uji dengan susah, sampai nak makan beras tak ada. Tak pernah uji, tak ada. Ada sahabat-sahabat kita musim-musim hujan, nak menulis tak boleh, beras tak ada, anak ramai, tuan kat mana. Dah susah, anak ramai pula. Kawan-kawan kita ni, dia senang, kaya, RM2 banyak, tapi anak tak ramai. Dia tak sama tau. Orang ni susah, anak ramai. Uji. Macam mana ni dapur ni? Kita Tuhan tak uji lagi. Jangan ingat kita Tuhan uji. Yang bimbang Allah uji kita dengan kesenangan. Bila uji kesenangan dengan susah. Uji kesenangan, uji dengan kesusahan, dengan kepayahan. Uji dengan harta Allah. Bukan saya bagi, Allah uji. Allah akan tanya balik kita nanti. Sebab tu saya kata, buat sesuatu, sediakan jawapan. Kita tinggal sesuatu, sediakan jawapan. Dia bukan saja Tuhan, bukan saja Allah Ta'ala perintah tadi kita sebut minggu lepas. Muazzin tadi, hayya 'alas salah, mari sembahyang. Siapa panggil tu? Siapa panggil tu? Hayya 'alas salah, mari sembahyang. Siapa panggil tu? Surat siapa tu? Allah. Kalau kita tahdir, kita gagal tak? Termasuk dalam gagal tak? Gagal. Apa jawapan kita dengan Allah Ta'ala nanti? Kalau di sini kita gagal, di sana gagal. Allah panggil, Allah jemput. Maka sebab tu tuan-tuan, kita kena banyak syukur. Tuan-tuan yang hadir ni adalah tetamu Allah. Allah yang jemput tuan. Zahirnya tuan, hakikatnya Allah yang pilih tuan. Hati tuan-tuan terpaut, kisah. Tak ada siapa pun sebab tak datang. Buat Allah sedia kena jawapan, tak buat pun kena sedia jawapan dengan Allah Ta'ala. Jangan ingat nanti dalam hadis kita Allah sebut, kalau kamu datang kepada aku nanti dengan ilmu, dengan sebab banyak ilmu, aku akan persoalkan dengan ilmu tadi, kamu sampai tak sampai. Kalau kamu datang dengan amalan kamu yang banyak, banyak mana amalan kita? Banyak mana amalan kita? Kata ya Allah, aku nak syurga dengan amalanku. Banyak mana amalan kita? Allah Ta'ala tanya balik. Tapi kalau kamu datang semata-mata kerana aku, Allah kata aku beri rahmat kepada kamu. Saya nak kita datang, ya Allah, ini bukan. Tapi datang menghadap dengan Allah.
Sebab tu saya sebut dalam minggu lepas, menghadap Allah tadi bukan ketika meninggal kita menghadap Allah. Menghadap Allah ketika kita sembahyang, itulah waktu kita menghadap Allah lah. Waktu kita berdoa tadi imam tadi, itulah waktu kita menghadap Allah. Waktu kita dalam ilmu ini, kita sedang menghadap Allah. Waktu kita tadarus baca Al-Quran, itulah waktu kita menghadap Allah. Waktu kita sujud, inilah waktu ketika kita sedang sujud menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita dia kembali ke Allah. Sekarang kita mudah. Maka bila kita sedang menghadap Allah Taala sekarang, kita berdoa. Barulah kita doa pun tutup tangan. Ini pun kita tak tahu yang kita sedang duk minta dengan Allah. Kita pun tangan tak apa ya. Dia imam doa panjang sikit, tangan tak apa. Kita tak tahu sedang duk minta dengan Allah, tapi kita lupa. Yufaqihu fiddin, yufaqqih. Banyak yang kita buat, kadang kita tak faqih. Tak tahu. Sebab tu saya kata di sebalik tahu, kita tak tahu di sebaliknya. Baik. Jadi orang-orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dunia dulu dengan kesakitan-kesakitan tadi, dengan penyakit tadi, maka sangat sukalah mereka dengan pahala yang amat besar yang diperoleh mereka. Kemudian diperoleh pula menerima makna pengusung. Disediakan pengusung bagaimana ni, dengan pasukan, maknanya bawa tombak mengiring Allah Tuhan, dan pengawal-pengawal seperti raja di dunia, seperti diri raja-raja dunia dulu. Siapa ni? Orang yang Allah uji tadi, dan kesabaran tadi, dia redha dengan apa yang bagi tadi. Maka siapa yang sabar atas sesuatu bala, daripada mana-mana bala, maka diperbuat bagi yang satu menerima maknanya satu pengusung. Akan diiring, akan diarakkan dia. Kemudian ia diusung oleh malaikat, dan pengusung dirang tadi di hadapan mereka, hadapan ahli syurga tadi. Mereka pergi masuk ke dalam syurga. Ini duk cerita orang yang uji, dia sabar, dia dapat. Yang ada juga diuji tapi dia tak sabar, dia dapat, dia tak dapat. Allah, kita tak nampak. Al-hikmatu dhallatul lil mu'min. Banyak hikmah dia Rasul ajar Rasulullah SAW tadi, kita tak mencari. Kalau tahu yakin, sebab tu yakin, faham, yakin. Kita percaya ni sesuatu kepercayaan sebab kita yakin. Tugas kita bila yakin, apa kita nak buat? Nak yakin dengan Allah Ta'ala. Sebab tu saya katakan, banyak kali saya sebut dah, kita kadang-kadang sebut ikhlas. Ikhlas tu apa maknanya? Kerana Allah. Saya bagi Tuhan ikhlas ni. Bila ikhlas tu makna akidah tu semata-mata kerana redha Allah. Ikhlas, khusyuk ni tuan. Kita khusyuk dalam solat, ikhlas suatu kita buat, itu anugerah Tuhan bagi kita tau. Bukan libat, itu anugerah Allah bagi kita. Kita dapat memiliki khusyuk dalam solat tadi, itu anugerah Allah Ta'ala kita. Nak khusyuk mana dalam, sebab tu kita tak keluar habis kena keluar. Dia tak boleh simpan, jangan simpan. Yang duk sakit kita, susah kita, sebab kita simpan. Simpan masalah hak manusia lah, macam-macam kita simpan, kena keluar. Nak kepada Allah Ta'ala ni kita bersih dalam tu, kena kosongkan tadi, barulah masuk. Tidak nak masuk macam mana? Kekosongkan nak masuk macam mana? Kalau hati kita duduk dendam dengan Tuhan, geram betul lah bang, tu je Tuhan. Nak kosong macam mana? Duk ingat tu, duk kosong tadi, sebab tadi tengah marah anak tadi. Nak khusyuk macam tu Tuhan, sebab kita tak keluar. Sebab tu kena banyak sungguh umur-umur bini. Tuhan, kita naik kapal terbang, tak kisah lagi mana, setengah jam sebelum mendarat, dia slow tak? Dia slow tak slow? Dia slow. Pemagri datang, pemagri kata, okey, tegakkan kerusi, jangan bangun, tak boleh pergi belah air, tak boleh lagi, pasang tali yang keledar, tegak. Dia slow. Dah nak mendarat ni, apa makna dia tu? Pengajaran apa kita buat tu? Slow. Dia mencecah saja punya tayar dan atas, kita jangan bangun lagi. Sebab nak mendarat ni, nak pasti selamat. Tujuan tadi suruh pakai tadi bertegak semua, dia boleh tepuk tu.
Ada kita nak tali pegang tutup dengan selimut. Pakai. Tegak. Sedia. Kita umum ini tuan. Dah nak mendarat dah ni? Umum mendarat dah ni? Semua yang ada ni? Nak mendarat tuan. Jadi duduk tegak-tegak, kita menghadap betul-betul. Tumpu sepenuh masa, tumpu waktu kita dan bini, umur bini, fokus. Kena tumpu tuan. Saya kena banyak sungai sifat saya dah sebut minggu lepas, maknanya bangun tidur terjaga pagi 4 pagi. Saya dah sebut umur begini pukul 3, 5 ke 4 pagi kita kena dah bangun. Masa dah tak ada. Pukul 4 ke 5 tuan kena bangun. Sebelum pergi beli air tuan, kita pegang tasbih istighfar. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa. Minta ampun Allah Ta'ala paling tidak 100 kali. Bukan sampai setengah jam pun. Astaghfirullahaladzim. Kadang-kadang macam tu lah. Nak bangun hujan-hujan tu. Astaghfirullahaladzim. Minta ampun Allah. Kalau kita duduk minta, baru ampun. Kalau kita tak pernah minta, nak harap Tuhan ampunnya mana? Kita nak mengharapkan Allah ampun kita, tapi kita pun tak nak minta ampun. Kita tak mahu minta ampun. Macam mana nak harap Allah ampun kita? Kena istighfar. Kita pisang benih-benih ada, tak tanam, macam mana nak harap buah keluar? Tanam tidak. Ni kita sedang menanam kan ni? Sebab kita nak tuai di sana tuan. Kita tak tanam. Maka sirap nak mampu. Kita mengharap Allah ampun tak? Barang siapa mengharapkan Allah ampun dia, pertama dia kena ampun manusia dulu. Maaf semua orang buat salah, kita maafkan dia. Baru boleh kita harap Allah ampun kita. Kita nak Allah ampun dosa kita, tapi kita tak maafkan manusia. Baru ada balance. Minta Allah Ta'ala ampun dosa kita. Dosa sama sahabat kita, kita tak ampun. Orang nak buat, kita buat. Jangan risaulah, kita yakin itu Allah tahu. Saya ada zon, man amila salihan falyafsi wa man asaf ala. Buat semua balik. Buat je semua, tak ada dapat lain. Tuan bagi RM10, saya bagi tuan RM10. Manfaat tuan dapat, tapi hakikatnya saya simpan tenang. Kita tolong sahabat kita tadi, tolong manfaat, hasil tolong tadi dia dapat, tapi hakikatnya untuk kita. Kita senyum dengan kawan tadi, saya bagi menyenangkan orang tadi, dapat kita, bukan untuk dia. Tuan tolong ke apa ke buat, tuan sumbang infak tak kau buat apa pun, semua balik bukan untuk Allah tuan. Zahir dunia dapat pada hakikat kita simpan. Itulah kerja besok 6. Berbahagialah kepada dengan siapa buat, beri senang kepada siapa pun, walaupun dengan haiwan sekalipun, maknanya ni akhirat pula. Ni kita nampak tuan, dia kata bagi dengan penyakit dari dunia mungkin sekian, tapi dengan kesabaran sebab dia yakin kena Allah. Sebab tu akidah ilmu nak kena masuk. 3 ilmu pasak tadi saya, ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. 3 ilmu ni wajib kena ada dalam batang tubuh kita, baru kita boleh menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu fiqh, ilmu cara selok belok kita nak laksanakan. Sebab itu satu masa para sahabat yang ahli-ahli perniagaan balik, Rasulullah mendengar masing-masing kira orang ni untung 10,000, orang ni untung 20,000. Rasulullah pun pergi mendekat dengan para sahabat tadi. Rasulullah kata, kamu mau tak ada perniagaan yang lebih besar dari kamu disebut tadi? Ada lagi perniagaan yang lebih besar. Kami nak, ya Rasulullah, khabarkan kepada kami. Sebab tu waktu itu yang terbaik apa nak buat pun waktu subuh. Nak baca Quran sebaiknya sebelum salat subuh. Tahajud pun makna sebelum subuh. Ya inilah semayang 2 rakaat sebelum waktu subuh. Lebih berharta dunia, tapi tak nampak. Allah hijabkan, tak nampak. Terbesar. Sebab tu bagi kita yang Syafi'i, Imam Syafi'i, sunat muakkad. Bagi mazhab lain dia wajib. Sunat subuh 2 rakaat, bukan banyak pun 2 rakaat. Ilmu fiqh. Ilmu fiqh solat belok, amal ibadah kita nampak. Bang akidah ni benar nak sampai. Nak ikhlas, saya sebut ikhlas bila
Kalau Allah kita nak kenal, tak kenal, macam mana nak pergi kenal Allah? Nak buat sesuatu kerana Allah, tapi Allah kita tak kenal, hanya tahu saja, tapi kita tak kenal. Macam mana nak sampai apa yang kita buat tadi? Tak sampai. Maka sebab itulah kita mesti meletakkan diri kita ni sebagai jadi orang talib, orang menuntut ilmu, supaya kita selamat nanti. Sebab ya Allah, aku sudah menuntut, walaupun tak dapat, kita sudah menuntut. Jangan dah tak tahu lang kita buat tak kisah pula tuan, habis 3 ilmu dia. Jadi maknanya nak masuk syurga, dia kena ada ilmu. Sebab dengan ilmu lah kita nak beramal. Bukan senang tuan. Kalau fiqh, cara saya belok main ibadah. Kalau ilmu tasawuf, nak jaga hati daripada sifat-sifat yang boleh menggoncangkan makna keikhlasan kita. Banyak keikhlasan kita, ujub, macam-macam datang tuan. Tuan nak memelihara sifat-sifat tadi, tu ini peliharakan. Baik, tengok bagian dia. Maka diperbuat bagian satu bendera, makna satu pengusung. Kemudian ia diusung oleh malaikat, dan bendera tadi pengusung di hadapan mereka ahli syurga tadi. Mereka pergi masuk ke dalam syurga. Maka sekalian manusia melihat kepada mereka. Orang ni amal apa ni, hebat sangat ni, siapa malaikat musuh ni? Allah. Sebab tu saya sebut dengan lepas, kita jangan percaya kita ni tua. Lepas saya sebut, jangan kita percaya kita tua. Jangan percaya yang kita ini tua. Ingat nak saya sebut lepas? Ruh dia tak melalui masa, dia tak tua. Jasad dia adalah wadah, tempat letak ruh. Jasad membaluti ruh. Dia ruh ni di alam lain, bukan alam dunia macam kita, di sama lain. Kita bisa duduk satu alam lama dulu, alam ruh. Ruh tanpa jasad. Ingat tak? Allah sebut, alastu birabbikum, apakah kamu mengaku aku Tuhan kamu? Qalu bala ya Allah. Kita berjumpa, kita bisa duduk ni, tapi tak kenal dunia lain, di alam ruh. Tapi dia tak makan usia, dia tak tua. Yang tua ni jasad. Kita biasa duduk, dulu saya rumah hujung tu, tapi rumah tu saya tak duduk lagi. Kita tengok kenangan banyak di rumah yang kita duduk dulu, semua dia pun jasad. Kita biasa duduk batang tubuh ni. Roh dia tak mati. Roh biasa duduk dalam perut mak kita. Kita biasa duduk perut mak kita, dah duduk. Alam tu boleh hidup. Sebab tu roh sama jasad. Di dunia roh bersama dengan jasad, dia duduk. Kalau dah mati, mana habislah. Roh dia tak mati, dia khadim idhafi. Kalau yang mutahanya, dia mana dia kekal yang mendatang. Artinya dia ada permulaan, tidak ada kesudahan, tak mati. Allah yang mengekalkan dia. Di alam barzah nanti pun dia hidup. Tuan pergi tengok rumah, ada rumah. Di rumah tak ada. Dia tak ada di surau. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Abang dah, abang tak ada. Rumah tak. Di mana? Dia pergi surau. Tak ada di rumah, tapi ada di surau. Tak ada di dunia, tapi ada lubang kubur. Alam barzah. Alam barzah ni bukan 4 kali 6 tu, 7 kali, bukan itu. Alam barzah. Itu alam dunia tu. Jangan kita lubang kubur tu 4 kali 6, itu alam barzah. Bukan. Itu alam dunia. Sebab tu berbezanya alam ruh tadi kita. Sebab tu ruh dia tak tua. Dia tak makan usia. Kena faham kembali tadi, kena memahami. Baik. Ruh ini bahasa alam berbeza dengan kita, hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Allah sebut, was'alu naqanir ruh, qul ruh min amri rabbih.
Ya Muhammad, mereka tanya tentang ruh. Khulir ruh, katakan mereka, ruh urusan Allah. Tu pergi dah mana pakar pun suka scan tengok. Kat mana dah tu? Ada tak? Ada tak ada? Pergi scan tengok. Kalau jumpa, okay, awak keluar dulu semua terang. Ganti body lain. Di alam lain tu. Sebab tu, jangan kita satu. Yang tua ni, biasa. Ruh tak. Kita akan duduk di alam mahsyar Tuhan. Alam mahsyar. Lama lagi. Duduk dunia dalam 70, 80, itu pun Allah. Sampai satu tahap Allah nyanyukkan kita. Lagi berat dah. Jangan sampai kita nyanyuk. Baik. Maka sekalian manusia melihat kepada mereka, masing-masing bertanya orang yang berjalan ke syurga itu, adakah mereka itu anbiya? Adakah mereka para anbiya? Sebab diiring oleh para malaikat. Maka jawab para malaikat jawab kepada ahli syurga tadi, inilah sekalian kaum yang sabar atas kepahian di dunia dulu. Kita kalau susah langsung tak ingat pada Allah. Saya ni susah, bukan tak mau sembahyang, tak susah. Habis. Dia lagi susah, lagi ni ingat. Betul. Dia sabar. Nak pergi tahap kita nak sabar macam mana? So, saya tak tahu. Sebab Allah tak uji kita ni. Kalau uji tak tahu, agak kita boleh bertahan tak boleh bertahan. Saya susah ni, saya pun kerja. Saya memarik dengan seluar kerja lagi. Saya susah. Nak pergi nak makan. Allah. Kadang waktu kita ni, dia masih kerja lagi. Kan? Maknanya dunia pada dia susah. Susah sibuknya Tuhan. Waktu tu hak milik kita, kita kena jaga Tuhan. Tuhan kena hak semai tu hak kita. Jangan kita tinggalkan pula, maknanya kita anggap tak ada apa-apa. Tinggal dengan malah lain, tinggal dengan mengingkar lain. Sebab tu saya sebut dulu, antara satu bala yang kita tak sedar ialah dosa yang kita tak buat, kita tak terasa ianya dosa. Itu bala paling besar. Kita tak semayang, tinggal semayang, kita tak terasa itu dosa. Bala besar sangat. Kalau kita engkar pula maknanya, nak ikut hukum apa yang boleh, semua tak boleh, habis. Engkar pula kadang-kadang dengan perbuatan. Dia engkar buatan, aurat tutup lutut, maknanya kita pakai seluar katok. Itu engkar dengan perbuatan. Perbuatan tu, buatan dia nak itu hati. Allah, di sini akidah. Sayangnya Tuhan, masalahnya dia boleh batal syahadah kalau kita engkar. Ini perintah Allah, bukan perintah manusia. Allah yang menentukan kesesuaian manusia tadi. Ini dia, orang dia nak selamat, ini dia. Nak selamat, inilah jalan dia. Kita kena jaga. Sehingga para ahli syurga tadi heran tengok satu golongan ini yang diusung arak oleh malaikat. Sehingga malaikat kata, inilah sekalian kaum yang sabar atas kepahian dalam dunia itu. Susah payah dia tidak. Susah payah dengan anak tadi, masa kecil, besar, cerah besar. Allah uji. Dia bagi. Lepas tu Allah ambil balik. Tuan-tuan sudah ada, Allah sudah ambil balik. Ambil ni bukan cara mati. Anak tuan bagi kahwin saja, dia mula tinggal kita tak. Dia ambil cara tak sedar. Dia dapat bersyukur tu, dia kata, ya Allah, kalau boleh aku balik ke dunia, biar Allah uji aku sakit menjadi balik. Tapi sekarang sebab Allah hijab. Bila Allah hijab, kita tak nampak. Nampak ni kita kan waktu Tuhan bila roh Nabi SAW, Allah akan tunjuk. Tempat kita di sana tak tunjuk dah. Dia terbayar. Sekarang ditutup. Kalau nampak tuan-tuan, Allah kena besar lagi. Budi maknanya bunuh. Sebab nak rembut, ketumas tadi. Mutiara ada sini tadi. Jadi bersyukurlah Tuhan, Allah pilih Tuhan, dapat istiqamah. Yang penting kita kena jadual. Kita kena lihat, kita dalam hidup harian kita ni, ada atau tidak atur cara kita, senarai dia, pagi buat apa, malam. Berjemaah dan majlis ilmu ada dalam jadual hidup kita.
Untuk ke dunia ada. Hari ni pagi ke mesyuarat sini, pagi saya pergi kebun ni, itu untuk. Tapi untuk sana ada tak agenda dia? Siang dah sibuk, malam Jumaat okey sini, kuliah sana, kuliah sini, pukul 4 apa perlu buat, apa pengisian. Untuk siapa tuan? Untuk kita. Presiden untuk kita tuan. Kalau kita tak buat untuk kita, sebab tu saya kata minggu lepas, bila umur 50 ke atas ni tuan, kita tak macam dulu, sakit bayang banyak pun sakit lutut, sakit pinggang, dan lenguh, mengantuk, ya Allah. Jadi kita guna lidah je lah, pakai lidah saja. Yang pertama istighfar, yang kedua selawat, yang ketiga zikir, yang keempat baca Al-Quran, yang kelima kita benar. 5 ni jangan tinggal tuan, lidah saja. Pertama sekali bangun subuh-subuh, istighfar 1 kali, selawat 1 kali. Untuk siapa tu? Untuk kita. Baca Quran tadi biar kita yang baca. Target kita setahun berapa kali aku nak khatam. Buat target tuan. Jangan harap meninggal orang nak baca Quran untuk kita. Kita masa hidup pun tak baca untuk kita. Kita lah baca sendiri. Kalau Allah sehari berapa boleh kita baca? Untuk arwah, hari arwah mak, hari ayah, untuk kita berapa 1 hari. Jangan harap Tok Imam datang, Tok Imam dia baca pun takat 3 kali je. Kalau Tok Imam kaji sikit, dia buatlah 7 kali Allah untuk kita. Modal keluar 1000, berani gam lagi. Yang golek lagi, dia baca 3 kali, tak boleh modal. Jangan harap manusia, kita yang baca. Bukan tak betul Imam tu, tapi nak cerita ni yang molek, yang terbaik ni siapa buat? Kita lah buat untuk kita. Kita lah tanam banyak-banyak. Jangan kita ladang dah luar bersih semua, benih sawit dah sampai, tapi tak tanam, buah hasil boleh keluar. Kena tanam. Bila tanam sekarang, kita nak buah hasil sana, nanti pergi tengok. Kita kena luang untuk tanam sayur pergi jalan, tengok, duk tengok sampai saya dapat. Kita dapat apa? Dapat tengok. Kita suka jadi penonton. Bila suka jadi penonton ni, kita tak dapat hasil. Betul dah. Tengok bola, seronok tengok. Saya pun nak bola, terangkan dulu, nak sokong mana ni, agak menang ni sokong ni. Dia dapat penat, dia dapat, kita tengok lah. Kita kena tanam, kita kena tanam. Baik, sikit lagi. Lepas setengah dah. Apabila mereka sampai ke pintu syurga, maka malaikat Ridwan bertanya. Kena tahu tu. Maksud wajib 10 malaikat ni wajib kita tahu ni. Yang jaga syurga siapa nama dia? Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Rakib, Atiq, Malik, Ridwan. Kena tahu satu wajib. Kalau kita nak beriman dengan malaikat, semua yang gaib tadi, kalau kita tak kenal, siapa ni? Jibril apa tugas dia? Mikail apa tugas dia? Israfil apa tugas dia? Mikail apa tugas dia? Rakib apa tugas dia? Atiq apa tugas dia? Malik Ridwan apa tugas dia? Malik Zabani apa tugas dia? Kita tahu. Nak beriman malaikat, tentang wajib ni tu. Wajib memang, wajib kena tahu. Maka sebab tu nak belajar ni dia kena susah. Sebab tu orang suka pergi datang dengan ceramah sebab dia tak perlu fikir apa-apa, dia dengar. Wallahualam. Bila belajar ni maknanya kita ni 10 apa dia? Tak zuhur ni. Jibril, Mikail. Sudah. Nak kena beriman makna Rakib Atiq dia tulis ni, Atiq. Saya sebut ni minggu lepas. Di surau ini tak ada CCTV. Surau saya nak ada CCTV tau. Tanya saya, CCTV ni rakam orang baik, orang jahat ni. Yang lepas CCTV di kedai akan pejabat, dan rakam orang jahat, orang baik ni. Surau saya pasang sebab tabung besi tu dia boleh ambil. Dia boleh pecah tuan. Setengah tempat dia pakai gam gajah tu, ngelidi. So dia keluar RM1, dia sendiri tak keluar, dia 10 keluar. Dia RM1 keluar. Pasang CCTV. Rakam orang jahat. Yang CCTV Allah Ta'ala tu tahu tak? Dah lama Allah Ta'ala CCTV Allah Ta'ala ada pada tubuh kita. Kulit kita ni CCTV tu, dia rakam dah ni.
Ni. Kita sedar ni kulit dia rakam ni tuan-tuan ni. Tersentuh kata saudara. Jadi tuan yang ingat batang tubis tuan punya tau. Ni siapa punya? Air siapa? Saya tu siapa? Saya tu tangan kan ni? Ni kunci siapa? Kunci kata saya tu. Saya tu siapa? Rumah siapa tu? Rumah saya. Saya tu siapa? Mana tuan tahu rumah tu tuan punya? Kalau tuan tak ada nanti, rumah tu siapa punya dapat? Isteri dapat. Isteri tak ada dapat ke siapa? Anak tak ada dapat cucu. Lepas tu dapat siapa? Hakikatnya pemilik rumah tu siapa? Allah. Kita tumpang saja. Badan jasad ni ruh hanya kita tumpang duduk saja. Dia ada wadah tempat letaknya, tumpang saja. Ya Allah. Malam Jumaat kita berjelasin semua macam al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita baca. Tuhan dah sebut dan CCTV dia ada. Hari ini al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kami kuncikan sel mulut kamu rapat serapat-rapatnya. Wa tukallimuna aydihim, akan bercakaplah kami dua tangan kamu. Oh, tangan ni rupanya Allah, milik Allah. Tangan kata, tuan ni ada tolong tuan tak? Tangan aku lah ambil sipur dia tu. Sipur saya tak ada. Ngaku tak? Tapi hati cukup benar, cukup. Hati kata aku yang ambil. Walau mulut kata aku tak ambil, hati kata tak aku ambil. Hati dia tak boleh tipu. Dia kata saya. Dia. Padahal dia tahu aku yang ambil, dia kata. Mulut kita tak ambil. Watashadum, dan kaki bersaksi. Kalau kaki tuan malam ni bersaksi, dia akan kata tuan, bukan habis tuan. Bersaksi dia berjalan di sini itu saksi. Dia akan saksi dapat Allah Ta'ala nanti. Aku bawa dia pergi ke surau, aku bawa pergi menjadi ilmu. Allah. Arti tuan sedang datang ni menanam. Siapa yang gerak tuan datang? Hidayah. Hidayah milik apa? Allah. Allah yang pilih tuan. Kalau Allah pilih tuan, Allah berkenak. Saya sebut banyak kali dah, benar-benar ini ulang. Tuan boleh. Allah pilih. Kalau tuan tak nak, itu hidayah. Bila tuan tak datang, tak dapat, mana hidayah Allah kan? Kita bimbang, takut suruh-suruh, jangan sampai Allah angkat hidayah. Bila Tuhan tarik hidayah dari tuan, kita kata, tapi Allah tak nak pilih, macam nak buat? Tuan pergi ke Kedai Halim tu nak beli ikan kembung, ikan hak pecah perut, tengok kita pilih hak segar-segar ambil, hak pecah perut tak ambil. Allah, nasi aku orang tak nak ambil. Tuan boleh ambil tak? Boleh. Tapi kalau tak ambil, sebab dia kau pecah perut, aku tak nak ambil. Allah kata, aku tak mau. Allah pilih, dia pilih. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yuri, Allah berkehendak khair, dia jadi hamba yang terbaik, yufaqihu fid din, Allah bagi dia faham agama. Bagi fahamnya ke ustaz sampai tu, Allah bagi faham. Allah bagi dia kefahaman, bagi yakin, cinta pada ilmu, cinta berjemaah, cinta kepada ketaatan Allah. Makna Allah pilih. Tuan, keringat kita bersyukur ni. Allah bagi kat kita ni, subhanallah. Dapat setengah dah. Baik, saya tangguh takat tu dulu. InsyaAllah kita sambung ke datang. Apabila sampai ke pintu syurga, maka Malik Ridwan bertanya, Wallahualam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala sayyidina fil awwalin wal akhir wa sallim tabarakun wa sallim. Allahumma syrabil Qur'anil azim suruna yasin amazin yarman. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya samil aswad, ya qadal haja ya Allah, ya qadal haja ya Allah, ya mujib da'wat ij'alna jahin, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghfiru walhamdulillahirabbil alamin.